Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya Nurul Fitriatul Adnain bersiaran dari Majlis Sukan Negara Bukit Jalil untuk Buletin MSN edisi ke-42. Kita mulakan buletin dengan rangkuman berita sepanjang minggu ini. Jom saksikan. Kementerian Belia dan Sukan melalui unit komunikasi korporat telah mengadakan hari terbuka melibatkan semua agensi di bawahnya pada 28 Februari di Dewan Podium KBS Putrajaya. Hari terbuka KBS ini diadakan bertujuan untuk orang ramai hadir bagi mendapatkan perkhidmatan yang disediakan oleh pihak KBS secara lebih dekat dan cepat. Aturcara program yang dimulakan pada jam 9 pagi telah dirasmikan oleh Menteri Belia dan Sukan Yang Berhormat Hana Yeoh, diikuti aktiviti lawatan ke kaunter agensi-agensi yang terlibat. Majlis Sukan Negara diwakili pegawai dari bahagian korporat bagi tujuan memberi penerangan maksud akaun sumbangan melalui dan program latihan atlet kebangsaan. Turut hadir Ketua Setiausaha KBS Dr. Nagulendran Kang Gayat Karasu serta barisan pengurusan tertinggi kementerian. Seramai 40 pelajar dari Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, KUIS, telah mengadakan lawatan ke Majlis Sukan Negara pada Rabu. Pada sesi lawatan tersebut, pelajar-pelajar ini telah dibawa melawat galeri sukan MSN selain mendengar sesi taklimat ringkas berkaitan fungsi Majlis Sukan Negara oleh Puan Nurul Ain Osman dari bahagian korporat serta lawatan ke venue-venue latihan atlet kebangsaan. Sekretariat Kerjaya dan Pendidikan Atlet telah mengadakan program pengenalan MES kepada 37 orang pemain badminton di Akademi Badminton Malaysia Bukit Kiara pada 1 Mac. Program yang dikendalikan oleh Ketua Sekretariat MES, Datuk Shalin Zulkifli, diadakan bagi tujuan memperkenalkan fungsi MES kepada pemain badminton, diikuti pengenalan cawangan yang berada di bawahnya seperti cawangan pendidikan, kerjaya dan kebajikan atlet. Bengkel Perancangan Program dan Refresher KJP NFDP 2023 telah diadakan di Akademik Mokhtar Dahri, Gambang dari 27 Februari hingga 2 Mac. Bengkel selama 4 hari itu diadakan dalam usaha untuk menyelaraskan perancangan program NFDP bagi tahun ini dan juga menyelaraskan aspek teknikal serta kejurulatihan bagi kesemua ketua jurulatih pusat NFDP di Semenanjung. Pengarah Bahagian Bakat dan Pembangunan Wanita MSN, Encik Muhammad Safrul Sahar Yusof, turut hadir pada sesi rumusan dan seterusnya merasmikan penutupan bengkel pada hari terakhir. Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana Kursus Pengurusan Sukan Kebangsaan KPSK Bilangan 1 2023 telah dipengerusikan oleh Yang Berusaha Encik Suhardi alias Timbalan Ketua Pengarah Sektor Pembangunan Sukan MSN bertempat di Kasa 4 MSN. Tujuan mesyuarat diadakan adalah untuk membincangkan serta mendapatkan pandangan dan persetujuan ahli-ahli mesyuarat sebelum keputusan jawatankuasa diangkat ke Mesyuarat Pengurusan Tertinggi MPT MSN. Turut hadir Yang Berusaha Encik Arifin Muhammad Ghani, Timbalan Pesuruhjaya Sukan, Yang Berusaha Dr. Hasnul Faizal Husin Amri, Pensyarah Kanan Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi Universiti Teknologi Mara Shah Alam serta barisan wakil pemegang taruh KPSK. Dalam pada itu, satu bengkel perancangan program NHDP 2023 telah diadakan di Bilik Seminar Kasa 4 Majlis Sukan Negara Bukit Jalil dalam usaha menyelaraskan perancangan program NHDP bagi tahun 2023 dan juga penyelarasan aspek teknikal dan kejurulatihan bagi kesemua jurulatih remaja negeri KJRN. Program yang diadakan selama 3 hari dari 1 hingga 3 Mac telah dirasmikan oleh Pengarah Bahagian Bakat dan Pembangunan Wanita Encik Muhammad Safrul Sahar Yusof. Encik Safrul Sahar dalam ucapannya berharap semoga program sebegini memberikan impak yang positif serta dapat membantu pihak NHDP menjalankan program-program 2023 dengan lancar dan selaras dengan objektif penubuhan program khas sukan hoki. Satu kursus smartphone video production, anjuran bahagian khidmat pengurusan di bawah Pelan Operasi Latihan MSN tahun 2023 telah diadakan dengan kerjasama Kolej Komuniti Hulu Langat dari 1 hingga 2 Mac 2023.
Kursus yang dihadiri 20 orang pegawai dan anggota MSN telah dikendalikan sendiri oleh Puan Ana Patania, pensyarah rekaan grafik dan latihan komputer dari kolej tersebut. Antara yang menarik adalah para peserta dibawa berkunjung ke beberapa tempat rekreasi dalam kawasan Batang Kali dan dibimbing secara terus bagaimana cara terbaik merakam video dan foto yang menarik menerusi aplikasi dari telefon pintar. Dalam kesibukan pegawai dan anggota MSN menjalani tugas hakiki di pejabat, program kerohanian terus dilaksanakan dengan jayanya. Antaranya, program penghayatan dan pembudayaan Al-Quran atau PPPQ yang diadakan pada setiap bulan. Program bulanan yang diadakan di Surau Al-Faizin Majlis Sukan Negara pada Jumaat menyaksikan kehadiran para pegawai dan anggota MSN di mana kali ini mereka diperdengarkan dengan bacaan surah Taha ayat 52 hingga 76 dengan Al-Fadil Ustaz Arfah Husnani bertugas sebagai pentausiah manakala Encik Azman Abu sebagai penterjemah. Turut hadir ke program tersebut Timbalan Ketua Pengarah Sektor Pembangunan Sukan Encik Suhardi Alias. Kerjaya sebagai atlet bukanlah untuk selamanya. Persoalan yang sering ditanyakan, apakah pekerjaan yang sesuai dengan mereka selepas tidak lagi bergelar atlet? Atas kesedaran inilah, Allianz Malaysia dengan kerjasama Majlis Sukan Negara menganjurkan sebuah program khas untuk atlet-atlet kebangsaan menguasai kemahiran asas demi kerjaya masa akan datang melalui program Allianz Move Forward 2023. Allianz Malaysia selaku penaja rasmi program PARA 2022-2024 kini tampil dengan inisiatif bagi memastikan atlet negara menyusun karier selepas mereka tidak lagi bergelar atlet. So program kita hari ini is the first time kita buat, it's a kick-off. So it's called Allianz Move Forward program. Okay. Program ini bila kita start kita punya partnership dengan MSN kan. So ini direka khas untuk atlet-atlet whereby kita tahu kan, so lepas kerjaan mereka dah habis sebab it's also short term kan. So mungkin up to a certain age then dia orang dari mula-mula muda, dia orang dalam kerjaya sukan. So what's next after that? So kita rasa sebagai Allianz, sebagai corporate, kita ada the skill set, kita ada the knowledge, kita ada the expertise. So kita boleh ajar macam benda hari ni komunikasi efektif, macam mana nak letak CV, macam mana nak attend interview. Dan lepas tu kita buat program ini so that kita ada transition tau untuk dia orang lepas kerjaya sukan, where can I go next, right, in that sense. Menurut Amy lagi, di samping bimbingan perkara asas berkaitan pemilihan kerjaya dan komunikasi, Allianz yang merupakan rakan insuran sejagat bagi Sukan Olimpik dan Paralimpik 2021-2028 juga memperkenalkan jenis-jenis perlindungan dan perkhidmatan yang tersedia untuk warga sukan negara. Okay, lepas ni I harap tadi akan lebih celik ataupun lebih berpengetahuan, more knowledgeable about protection, financial literacy, macam mana nak jaga, macam mana nak prepare for the future. So, selaras dengan hasrat kerajaan lah, dia nak penetrasi insurans lebih baik kan. Kita pun harap through program ini dengan atlet-atlet kita boleh ambil segmen ini. Hopefully this segment akan lebih protected in the future. Skuad projek FAM MSN melaung amaran. Mereka sudah bersiap sedia menggegar Liga Simpanan yang membuka tirai pada Khamis. Skuad kendalian Nur Zaidi Rahmat optimis pasukannya mampu memperbaiki keputusan musim lalu sekaligus menghadirkan cabaran sengit buat pasukan lain yang bertanding. Jurulatih skuad SPFM Nur Zaidi Rahmat berkata, walaupun pasukannya dibarisi 70% muka baru, beliau yakin pasukannya sudah bersedia mengharungi saingan Liga Simpanan musim ini dan optimis memburu lebih kemenangan. Kalau 2 tahun sebelum ni, benda yang kita tengok rekod pun, tahun lepas kita hanya menang 2 game, tahun sebelum tu 1 game. Dan tahun ni kami barisan coaches sangat yakin dengan pemain yang ada. Dan apa yang paling penting sekarang ni, mereka perlu yakin dengan diri mereka di dalam padang dan insyaAllah kami pasti akan ada peningkatan untuk tahun ini. Tambah beliau, perkara penting adalah meneruskan kesinambungan program pembangunan bola sepak negara membabitkan pasukan musim 2023. Kalau you all nak sedia maklum, kita ada umur 18 tahun ke bawah, ada 15 pemain tahun ini. So, more or less, benda tu adalah projek untuk tahun depan, untuk under 19. So,
untuk persiapkan mereka ke arah tu, dia ada banyak elemen yang kami perlu sediakan. Dari segi fizikal, teknikal, taktikal dan juga psikologi dia mereka. So, dia akan mengambil masa, tapi kami yakin akan ada something yang lebih baik untuk tahun ini dan tahun depan. Piala MFL membabitkan 15 pasukan termasuk skuad projek FNM MSN dengan saingan akan dipecahkan kepada 2 kumpulan. Kumpulan A menampilkan 8 pasukan, manakala bagi 7 lagi pasukan berada dalam kumpulan B. Sementara itu, hasrat skuad projek FNM MSN meraih satu mata pada aksi sulung Piala MFL tidak kesampaian selepas tewas 1-2 kepada PDRM FC. Skuad projek FNM MSN terlebih dahulu di depan seawal minit kedua permainan menerusi jaringan Muhammad Haris Najwan Jamil sebelum Muhammad Aiman Sufi Razai menyamakan kedudukan buat PDRM FC pada minit ke-33. Pemain import PDRM FC muncul wira apabila menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-69 untuk kedudukan 2-1 kekal hingga tamat permainan. Kalau ikutkan, saya happy walaupun baru je bersama dengan tim, tapi mereka cepat memahami taktikal apa yang kita nak. Cuma perbezaan bila kita kata pemain dengan senior dan juga foreigners, itu je ada sedikit perbezaan. But kalau kata peratus, saya rasa hampir 90-100% dia orang dah tunjukkan itu. Dan saya yakin insya-Allah pemain kami akan belajar daripada kesilapan dan lebih baik. Saksikan Sembang Sukan bersama saya, Siti Safia Amira, atlet dan pemboli negara pada 8 hari bulan Mac sempena Hari Wanita Sedunia. Pada saya fokus pada saya je apa pun, ayah saya memang dia betul-betul nak push saya jadi yang terbaik lah. Sebab dia memang nak saya maju dalam bidang sukan ni. Berita tadi mengakhiri buletin edisi kali ini. Sebelum berpisah, mari kita sama-sama saksikan minggu ini dalam sejarah sukan negara. Sehingga bertemu lagi di edisi akan datang.